KPM. Okey, cikgu, saya ada robot namanya Kai, cikgu. Saya pula ada robot kesayangan saya, Didi. Wow. Okey, cikgu, apa kita nak buat, cikgu? Hari ni kita nak lawan lah, boleh tak? Boleh, cikgu. Kita akan bertanding pertandingan robot Kai dan juga Didi, cikgu. Ya, betul. So senang saja peraturan dia. Kita akan letak di atas sel kering ni, bagi dia pusing. Baik. So siapa punya robot jatuh dulu, dia kalah lah. Sanggup tak menyahut cabaran saya? Boleh, cikgu. Saya sebagai murid, cikgu, saya berani, cikgu. Tapi saya nak tanya, cikgu, ada denda ke, cikgu, kalau kalah? Mestilah denda. Kalau tak ada denda, tak best lah. Apa denda je, cikgu? Okey, denda dia di akhir rancangan ini, kita akan buat tutorial shuffling lah. Siapa yang kalah kena buat. Okey, boleh, cikgu. Okey, kita nak mulakan, cikgu. Boleh? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1, 2, 3. Jeng. Siapa menang? Alamak! Oh, saya punya jatuh dulu. Cikgu kalah, maksudnya saya menang. Yeay! Okey, tak apa, nanti saya akan ajarlah tutorial shuffling. Baik, cikgu. Didik TV KPM. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Tadi kita dah pun melakukan pertandingan 2 robot berentap, yang mana Kai dan juga Didi. Tapi malangnya Didi kalah. Cikgu kalah, cikgu. Ya, betul. Alamak. Baik, tapi tak apa. Kita akan bersama-sama dengan cikgu kita pada hari ini, Cikgu Kwek Chow Yi. Betul, cikgu? Kwek Chow Yi. Kwek Chow Yi. Yang mana daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Petaling Jaya, Selangor. Tapi bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, cikgu. Kita nak berkenalan dengan lebih rapat dan lebih dekat dengan guru kita. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia dengan 10 tahun pengalaman. Cikgu kita. Mungkin kalau cikgu ada nama popular ke, cikgu? Nama glamour? Nama popular saya Mr. Q. Saya Mr. Q dari SK Kampung Lindungan. Okey, Mr. Q. Ataupun betul. saya panggil Cikgu Q boleh? Cikgu Q boleh. Okey, baik. Tadi kita sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu, kita akan bersama-sama dengan Cikgu Q. Tapi sebelum kita nak mulakan penerokaan kita, kelas kita untuk memahirkan diri dalam mata pelajaran sains dan juga topik kita litar elektrik ini, cikgu, kita nak kena sentiasa mematuhi protokol kesihatan. Saya dan cikgu kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan kita ada gel pembasmi kuman, cikgu, untuk kita gunakan. Silakan, cikgu. Okey, boleh. Okey. Ini kalau ada di rumah tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun. Objektifnya sama, untuk pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Sekarang ni, cikgu, kita nak persilakan murid-murid kita daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Petaling Jaya, Selangor. Ini murid-murid cikgu juga ni? Ya, semua murid-murid saya. Murid-murid cikgu yang comel-comel, yang ceria-ceria. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua sihat ke? Sihat. Wah, dengan senyuman yang manis tu. Ya, betul. Ini memang murid-murid yang bertenaga macam cikgu dia jugalah. Ya, tak sabar-sabar mereka nak perkenalkan diri. Baik, itu dia. Cikgu kata dah tak sabar tu. Jom kita berkenalan dulu dengan murid-murid kita. Kita mulakan dengan Anissa. Sila perkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera Mr. Q. Selamat sejahtera Abang Azhar. Selamat sejahtera. Dan salam untuk semua rakan-rakan di rumah. Nama saya Nur Anissa Akmal binti Adi Jarafi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Petaling Jaya. Kawan-kawan boleh panggil saya Anissa. Keep on learning with Didik TV. Wah, luar biasa. Terima kasih, Anissa. Wah, seronoklah. Bila aura positif macam ni, cikgu, kita rasa lebih bersemangat pula. Ya, saya pun bersemangat, Mak Oja. Itu dia. Baik, itu murid yang pertama. Kita nak berkenalan dengan murid yang seterusnya. Shazlin, silakan. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai Mr. Q. Hai Abang Azhar. Hai. Hai. Nama saya Syazin Safia.
Saya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Selangor. Kawan-kawan boleh panggil saya Safia. Let's learn science while having fun with Didik TV. Baik, terima kasih Syazlin. Wah, semua luar biasa ni. Kita dah berkenalan dengan 2 orang murid kita. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Humaira. Silakan Humaira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Mr. Q, hai Abang Azhar. Hai. Nama saya Humaira Takia. Saya dari SK Kampung Lindungan. Didik TV sangat menarik dan menyeronokkan. I love Didik TV. Oh, Yeay. terbaik. Terima kasih. Adik Humaira suka Didik TV ke suka Abang Azhar? Alamak, dia kata, alamak, macam mana nak buat pilihan ni? Macam nak jawab ni? Takut nanti masa terasa. Tak, okey. Gurau-gurau, tak perlukan jawapan sebelum abang nanti sedih dengar kan. Okey, baik, kita nak berkenalan dengan murid kita yang terakhir. Kita ada Dia, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat sejahtera. Hai Sir Q, hai Abang Azhar. Hai. Dia Intan Asyani bin Nasyikin. Saya dari SK Kampung Lindungan. I love Didik TV. Baik, terima kasih Dia dan semua murid-murid yang bersama dengan kita. Kita ada 4 orang murid yang sangat luar biasa. Ni kita ada Anissa, Syazlin, Humaira, Dia. Semua ceria-ceria dan bertenaga. Ya, betul. Cikgu, mungkin kita nak tahulah Cikgu, sebagai perkenalan awal untuk mata pelajaran sains kita pada hari ini, apa yang kita nak fokuskan sebenarnya Cikgu? Kalau kita lihat gimmick tadi kan, gimmick itu ada kaitan sikit dengan dawai kuprum, ada Baik. kaitan dengan sel kering. So jadi topik kita pada hari ini tentang litar elektrik. Jadi objektif pembelajaran kita Baik. pada hari ini ialah mula-mula murid-murid perlu merekod nyalaan mentol dengan menggantikan switch dengan objek-objek yang lain. Dia perlu gantikan objek-objek lain untuk lihat sama ada objek mentol tu boleh bernyala ke tak. Okey, dan seterusnya murid-murid dapat merumuskan apa itu konduktor elektrik dan juga penebat elektrik. Dan kemudian kita akan lakukan satu aktiviti yang menarik yang berkaitan dengan robot jugalah. Robot idamanku di mana murid-murid akan melengkapkan satu litar elektrik yang lengkap Baik. dan mereka harus membentangkan hasil kerja mereka di depan penonton-penonton sekalian. Wow, Dan- ini yang seronok Cikgu. Ya, Ya, Cikgu. dan akhir sekali murid-murid juga perlu membincangkan kepentingan konduktor elektrik dan penebat elektrik di kehidupan seharian kita. Okey, baik. Saya sebenarnya tak sabar nak tengok murid-murid kita untuk melaksanakan aktiviti ini sebentar lagi. Tapi sebelum tu Cikgu, apa kata? Tadi saya dah menang Cikgu. Okey, mungkin kita boleh rapatkan sikit Cikgu. Kita cuba test sekali lagi. Okey. Kita cuba sekali lagi. Okey, ini sebenarnya Cikgu, kalau Cikgu sebut tadi berkenaan dengan litar elektrik, so ini menghasilkan arus elektrik lah Cikgu. Ya, dia sebenarnya ada kaitan dengan elektromagnet lah itu, tapi ini gimmick sajalah. Kenapa nak lawan lagi ke? Okey, kita cuba sekali lagi Cikgu. Boleh tak? Okey, boleh. Okey, kita tengok sebelum kita berhenti rehat, kita nak lihat dulu bagaimanakah hasilnya. Okey, 1, 2, 3. Okey, antara... Saya kalah lagi. Saya nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid? Litar elektrik yang pertama dicipta pada tahun 1800 oleh seorang ahli sains yang bernama Alessandro Volta. Beliau juga merupakan individu pertama yang mencipta bateri. Baik, kembali dalam tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga cikgu yang sangat bertenaga. Kita bersama dengan Mr. Q. Serta adik-adik kita yang berada di Google Meet pada ketika ini. Adakah murid-murid semua dah bersedia? Kalau adik-adik dah bersedia, angkat 2 jari macam ni. Goyangkan. Cing 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 cing. Package dengan senyuman. Package dengan senyuman sekali cikgu. Baik, kita dah nak lengahkan masa. Kita dah nampak, alamak, bahan ni dah makin banyak atas meja kita dan juga berada di sekitar kita. Ya, betul. Kita nak teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran sains ni cikgu. Silakan. Okey, baik.
dalam segmen ini kita akan ada satu sesi penerokaan bersama murid-murid. Baik. Tapi sebelum tu, mari kita berkenalan. Saya nak perkenalkan sikitlah komponen Baik, litar elektrik dulu. Sebab ini adalah komponen-komponen asas dalam satu litar elektrik. Baik. So yang pertama ialah pemegang sel kering. Ini adalah untuk letak sel kering kat dalam, muatkan sel kering kat dalam. Dan seterusnya kita ada pemegang mentol. Okey, pemegang mentol samalah, letakkan mentol lah. Baik. Dan mentol ialah dan ini pula ialah mentol. Mentol adalah di mana apabila tenaga elektrik dibekalkan kepadanya, dia akan bernyala lah, warna kuning. Dia menghasilkan cahaya lah cikgu. Ya, betul. Macam sini yang cerah kan. Itu mentol lah. Okey, seterusnya kita ada sel kering. Baik. Sel kering ini ada bahan kimia kat dalam tu. So bahan kimia ini akan menyebabkan apabila dia boleh menjanakan tenaga elektrik lah daripada bahan kimia ini. Baik. Okey. Dan kita ada wayar penyambung. Wayar penyambung ni untuk menyambung semua komponen elektrik dia bersama. Dan akhirnya Swiss lah. Dia menutup atau membuka litar tu. Memutuskan atau menyambung litar tu. Baik. Okey. So, inilah pengenalan untuk litar elektrik ni. Baik. Jadi cikgu, untuk komponen litar elektrik, adakah kesemua item-item ataupun semua bahan-bahan ini perlu ada dalam satu komponen elektrik ataupun boleh jika salah satunya tidak ada cikgu? Boleh sebenarnya. Kita boleh kurangkan. Contohnya Swiss ini, Baik. kita boleh tukarkan dengan bahan yang lain. Oh, okey. Nasib baik Encik Azhar tanya. Tapi sebelum tu, sebenarnya murid-murid kita sudah dibekalkan dengan komponen-komponen elektrik itu. Baik. Okey, baik. Saya nak murid saya, adik Humairah, boleh tak anda beritahu penonton-penonton di rumah apakah komponen-komponen elektrik yang ada bersama kamu? Baik, silakan Humairah. Boleh cikgu, antara komponen elektrik yang diperlukan untuk membuat litar elektrik ialah Swiss, wayar penyambung, mentol, pemegang sel kering dan juga sel kering. Terbaik, semua tepat. Luar biasa. Bagi tepukan yang gemuruh untuk rakan anda. Rakan kita tu adik Humairah. Okey. Baik, kita lihat. Di atas meja kita ni ada dua kotak yang misteri tau. Wow. Nak tahu apa dia tak? Saya pun nak tahu juga cikgu sebab dah nampak kita hitam pusing. ni kan. Tunjuk kamera. Satu, dua. Jeng, 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 jeng. Inilah kotak uji lari. So, Baik. kotak ini apa kita kena buat? Kalau lihat di sini, kotak ni sudah penuh dengan komponen-komponen elektrik kan? Dan Ini apa yang ada di sini, semua ada di sinilah cikgu. Ya, betul. Kotak uji lari. Ya, betul. Dan apabila disambung dengan lengkap, dia sepatutnya boleh menghasilkan cahaya. Baik. Okey. Azhar, boleh tak kamu cuba tekankan switch itu? Okey, Nampak tak boleh ada cikgu. cahaya? Jom kita periksa terlebih dahulu adakah ia menghasilkan cahaya ataupun tidak. Okey, lihat. Ada Menghasilkan cahaya lah cikgu. Maksudnya betul lah kita boleh mula guna alat kotak ni untuk menguji objek-objek lain. Baik. Adik Safia, ada apa nak sambung tak? Okey, adik Safia. Mungkin ada persoalan ataupun tambahan. Cikgu, saya nak tanya, boleh tak kita tukarkan komponen Swiss ini dengan objek lain? Adakah mentol itu masih boleh bernyala? Dia nak tahulah sama ada objek kalau kita tukarkan switch itu dengan objek-objek lain, dia akan bernyala ke tak? Okey. Saya pun nak tahulah cikgu, boleh ke cikgu? Boleh. So kita di depan sini kita ada objek-objek yang perlu diuji sebenarnya. Jadi sebelum tu murid-murid boleh tak angkatkan jadual kamu? Jadual kamu nak lihat. Kita nak lihat terlebih dahulu jadual-jadual murid-murid kita. So di sini adalah satu jadual Baik. di mana murid-murid perlu memerhati apa yang akan dilakukan oleh Encik Azhar. Okey, Azhar nanti Abang Azhar nanti akan test akan Baik. uji sama ada objek ini boleh bernyala ke tak. Okey. Boleh, cikgu. Jadi lepas itu murid-murid kita akan tulislah dalam catatkan dalam jadual mereka. Oh, bernyala. Contohnya sudu besi. Nak tahu sudu besi bernyala ke tak? Uji dulu macam tu. Dan saya pula akan lekatkan gambar tu di atas jadual di sini. Baik. So maksudnya cikgu pun ada jadual sama seperti murid-murid di rumah lah cikgu. Ya, betul. Baik. Okey. Saya pun tak sabar cikgu nak mulakan. Boleh kita lakukan ke cikgu? Ya, boleh. Okey. Baik. Kita dah tengok ini kita dah tutup. Boleh keluarkan switch yang pertama kita akan dulu. keluarkan Swiss. Swiss ini tadi kita dah tanya cikgu kata boleh gantikan. So kita nak tengok adakah yang mengganti ni lebih
baik ataupun boleh memberi Boleh bernyala ke tidak? Boleh menyala ataupun tidak. Baik, penting adik-adik di rumah juga boleh lakukan, tapi yang pasti dapatkan pengawasan ibu dan Ya ayah betul, lah. sebab ini berkaitan dengan litar elektrik. Bahaya tu. Kalau adik nak lakukan rumah, dapatkan kerjasama ataupun pengawasan daripada penjaga. Seperti mana ada ataupun murid-murid kita pada ketika ini cikgu, mereka juga ada bersama dengan ibu dan ayah mereka ada dalam sesi pembelajaran kita pada hari inilah. Baik, saya nak cuba dengan paku lah cikgu. Boleh? Okey, kita lihat hasilnya. Klipkan dengan klip wire ya. Jeng jeng jeng. Paku. Nervous ni. Boleh ke cikgu? Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita menyala lah cikgu. Wah, bernyala. So saya akan tampalkan di sini lah. Okey. Okey, paku ni Baik, bernyala. maksudnya kalau ada cahaya memberi maksud konduktor elektrik. Bukan. Konduktor elektrik ialah istilahnya. Okey. Nanti saya akan perkenalkan. Sekarang kita lihat cahaya yang manakah boleh menyalakan mentol dahulu. Okey, yang boleh menyalakan mentol ataupun tidak. Baik, Ya, kita dah test kita dah cuba yang pertama cikgu, maksudnya boleh menyala untuk paku. Kita cuba yang kedua cikgu. Ini saya rasa macam pemadam getah cikgu. Ya betul, itu pemadam getah. Okey. Mari kita cuba. Okey, kita cuba, kita lihat hasilnya adakah boleh menyala ataupun tidak. Macam mana tu Azhar? Boleh ke Susah tak? cikgu ni nak kepit ni. Sikit cukup. Okey, sikit cukup okey. Kita cuba juga. Okey, bismillah. Tidak ada cahaya lah cikgu. Tiada cahaya, maksudnya tak bernyala. So Tak jadi bernyala. saya akan letak di sebelah Penebat penebat elektrik sini ya. Okey, baik. Kita dah cuba dua bahan sama ada menyala ataupun tidak. Kalau tadi kita kata paku sudah pun menyala, yang kedua pemadam getah tak menyala. Kan kita cuba shilling. Duit shilling cikgu. Ya. Ini Macam mana tu? 20 sen. Jeng jeng jeng, nervous ni. Okey, kita lihat adakah akan adanya cahaya. Adalah cikgu. Betul tu. Okey. Wow. Murid-murid pastikan anda catat dalam jadual anda. Murid-murid di rumah pun boleh buat aktiviti ni sama-sama. Itu dia kita nampak Catatkan sebenarnya dalam murid kita jadual tu. sedang tekun cikgu. Mencatat dalam jadual mereka masing-masing. Okey, duit shilling ini dapat menyalakan lampu yang kita seterusnya? gantikan dengan Swiss. Seterusnya kita ada straw cikgu. Ya betul. Okey, ini penyedut minuman ni kita tengok. Adakah memberi hasil yang baik seperti menyala lampu ataupun tidak? Okey, ini tidak cikgu. Tidak. Sama seperti pemadam getah juga cikgu. Ya betul. So kita letakkan di sebelah penebat elektrik lah cikgu ya? Ya betul. Baik, seterusnya cikgu. Kita cuba dengan ini saya suka. Apa ini? Tapi saya tak suka Batam ni, saya suka isi dia. Aiskrim. Sejuk je kan? Sejuk je. Okey, kita cuba cikgu Ini batang aiskrim ni adakah ataupun kayu aiskrim ini adakah akan menyalakan lampu? Tidak juga cikgu. Tidak, ya betul. Keputusannya sama seperti straw dan juga pemadam getah. So kita letakkan di sebelah penebat elektrik. Kalau ini bukan, kita cuba ini. Apa namanya cikgu? Inilah rod kaca. Oh, rod kaca. Ya, digunakan dalam makmal sains selalunya. Okey, baik. Kita cuba tengok adakah rod kaca ni boleh menghasilkan ataupun adanya elektrik. Risau cikgu nak kepit, takut pecah cikgu. Berhati-hati ya. Kalau tak kena bayar balik. Okey. Macam mana tu? Boleh nyala ke tak? Cuba kalau sentuh kat tepi dia pun okey dah. Okey, saya cuba untuk sentuh je Sebab susah nak ni. Ya, kepitkan Tidak cikgu. Tidak, Nampaknya betul. tidak menyala. So Yes. kita letakkan di sebelah penebat elektrik juga cikgu. Ya, betul. Okey, so kaca ni tidak boleh menghasilkan elektrik mengalirkan aliran elektrik itu. Baik, kita cuba dengan pensel kayu cikgu. Okey, pensel kayu macam mana pula? Pensel kayu tadi kaca tak boleh. Okey, kita cuba dengan pensel kayu ni adakah boleh menghasilkan cahaya elektrik juga ataupun tidak? Ini pun tebal kan? Tebal cikgu. So saya letakkan juga cikgu Ya, letakkan tepi saja boleh. Okey, baik. Sama tak juga cikgu. menyala. Tidak ada cahaya juga cikgu. Ya, betul. So jawapannya kita akan letakkan di sebelah penebat elektrik. Ya. Dan yang terakhir cikgu, ini sudu yang selalu kita gunakan dekat rumah. Ya, Minum betul. sup kan. Okey, so kita tengok. Adakah hasilnya sama
hasilnya boleh menghidupkan lampu. Bolehlah cikgu. Oh, terbaik. Yes. Wah, sekian lama menunggu. Ya. Rupa-rupanya 3 je yang boleh yang boleh betul. nyalakan cahaya. Jadi Baik. tadi Azhar selalu cakap perkataan istilah konduktor elektrik dan juga penebat elektrik. Tapi adakah Azhar tahu tak maksud itu? Itu yang saya nak tanya cikgu. Saya kurang faham berkenaan dengan konduktor elektrik dan penebat elektrik ni cikgu. Okey. Kenapa terpisah antara dua cikgu? So sekarang kita nak cuba fahamkan apa itu konduktor elektrik dan penebat elektrik, istilah dia. So konduktor elektrik ni bermaksud objek yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Baik. Dan penebat elektrik pula ialah objek yang tidak membenarkan tidak membenarkan arus elektrik melaluinya. Okey. Jadi kita separate, kita asingkan dia macam itulah. Baik, itu perbezaan di antara konduktor elektrik dan juga penebat elektrik cikgu. Okey, baik. Saya nak tanya murid saya. Boleh, Tengok cikgu. sama ada dia ada beri perhatian ke tak? Okey. Okey. Adakah kita nak tengok sekali jadualnya cikgu? Ya, betul. Okey, boleh kita tengok jadual mereka. Baik. Murid-murid, nak lihat Adakah jadual kamu? jawapan mereka sama dengan cikgu Q ataupun sebaliknya? Kita nak tengok jawapannya. Semua boleh angkat dekat skrin Paparan ataupun skrin, ya. kamera anda masing-masing. Anissa jawab dengan betul. Okey. Safia pun betul. Syabas. Humaira betul dan juga Imtiaz. Yes, mereka sudah mencatat dengan baiklah. Maksud dia mereka memberi perhatian Ya. Okey. Tapi saya nak tanya Anissa. Anissa, apakah maksud konduktor elektrik? Baik. Silakan. Cikgu, pada pendapat saya, jika objek itu dapat menyalakan mentol, maka objek itu ialah konduktor elektrik kan cikgu? Ya betul. Tadi kita nampak kan? Ya. Ini adalah mentol kan. So jadi mentol kalau dia bernyala maksudnya objek-objek ini semua adalah konduktor elektrik lah. Itu gambaran kepada maksud konduktor itu sendirilah cikgu. Ya betul. Baik. Sekarang saya nak tanya murid pula yang Baik. lain. Okey, Imtiaz. Silakan Imtiaz. Imtiaz, apakah maksud penebat elektrik? Penebat elektrik merupakan bahan yang tidak boleh mengalir elektrik. Cikgu, Ya betul, penebat Bahan elektrik. yang tak boleh mengalirkan elektrik. Betul. Azhar, saya nak tanyalah. Kamu rasa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat konduktor elektrik ini diperbuat daripada apa? Nak tahu ke nak suruh murid jawab? Apa kata kita minta murid menjawab? Okey, siapa yang nak cuba? Bahan-bahan yang ada, apakah diperbuat daripada apa cikgu? Ya betul. Humaira, nak cuba tak? Silakan Humaira. Objek ini diperbuat daripada logam cikgu. Betul tu. Untuk konduktor elektrik. Ya. Jadi logam, bahan logam ialah bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. Bahan lain tak okey. boleh. Baik, itu dia. Terima kasih Humaira. Dan kalau kita tengok penebat sebaliknya lah cikgu. Ya, betul. Bahan-bahan yang bukan logam lah. Kita tanya murid kita lah. Boleh? Baik. Okey. Safia, kamu rasa pada pendapat kamu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat penebat elektrik ialah apa? Cikgu, bahan-bahan tersebut adalah plastik, getah, kaca dan juga kayu. Terbaik. Plastik, getah, kaca dan juga kayu. Terima kasih Safia. So maksudnya penebat elektrik macam cikgu sebut tadi, saya nak ulang kaji, cikgu betul kasih kalau saya salah. Penebat elektrik adalah bahan-bahan yang menghalang daripada arus elektrik mengalir, manakala konduktor elektrik menerima ataupun memberi laluan kepada arus elektrik untuk mengalir cikgu. Betul. Okey, baik, kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana arus elektrik boleh mengalir dan juga tidak mengalir dengan menggunakan komponen-komponen litar elektrik yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Dan kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Siva menutup suis pada satu litar elektrik lengkap. Dia mendapati mentol pada litar itu tidak menyala. Apakah yang menyebabkan keadaan itu berlaku?
Kemungkinan mentol pada litar itu telah rosak atau sel kering sudah kehabisan kuasa. Hal ini menyebabkan arus elektrik tidak dapat mengalir pada litar tersebut. Baik, kembali dalam tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga kita bersama dengan Mr. Q serta murid-murid kita daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Petaling Jaya Selangor. Okey, murid-murid semua lambat sikit. Semua masih okey lagi cikgu untuk kita teruskan penerokaan kita untuk hari ini dalam mata pelajaran sains dan juga topik kita litar elektrik cikgu. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan komponen yang ada dan bagaimana perbezaan di antara penebat elektrik dan juga konduktor elektrik cikgu. Ya, dan betul. seterusnya cikgu, kita tengok ada bahan lain di atas meja ni cikgu. So sekarang kita akan lakukan satu projek PBL lah. PBL tu macam project based learning lah. Baik. Jadi kita akan ambil apa yang telah kita pelajari dan aplikasikan dia di sini sekarang. Baik. So kita akan mencipta robot idamanku. Robot idamanku Ya, cikgu betul. Di depan sini kita ada 2 robot kan. Baik. Tadi Azhar gunakan Kai, betul tak? Betul, cikgu. Robot Kai. Sekarang saya sudah hasilkan satu Kai yang versi lebih besar lah. Nak bagi dia nama lain lah. Ini Kai, lepas 10 tahun lah cikgu. ya, nama dia sudah tukar jadi Tembikai. Sedap ni, dalam mesti merah diisi. Ya, betul. Okey cikgu. Okey, so jadi sekarang kita nak hasilkan pula versi Didi yang lebih besar. Okey. Kita bagi dia nama dia, satu lagi nama lah, boleh? Apa cikgu? Kita panggil dia Baldi. Boleh? Baldi. Wah, Baldi Sudah ni jadi kalau besar kita nak kan? bubuk air cikgu kan. Okey, baik cikgu. Okey, sekarang saya nak tanya adik Anissa lagi sekali. Adik Anissa, boleh tak anda beritahu penonton-penonton sekalian apakah bahan yang diperlukan untuk membuat projek ini? Baik, silakan Anissa. Baik cikgu, dalam aktiviti ini kita perlukan cardboard, gambar robot, gam, LED, sel kering, wayar, suis dan juga pemegang sel kering. Adakah tepat jawapan adik Anissa kita cikgu? Ya, tepat sekali. Yeay! Okey, jika Alright. anda semua bersedia, sila lakukan seperti ini. Itu maksudnya bersedia cikgu Ya, betul. Saya memerhati Okey, jadi saya perlukan bantuan Azhar sekarang. Boleh, cikgu? Okey. Azhar, boleh tak anda tolong saya lekatkan lekatkan robot ni di atas permukaan cardboard ini sekarang. Boleh, cikgu. Okey. Murid-murid boleh lakukan bersama ya. Okey, so jadi kita dah ada bahan ataupun lukisan robot ni cikgu. Ya, dan pastikan setiap sudut itu, sudut kertas itu disapu dengan gam ya. Dan sementara Azhar tengah melekatkan robot tu, saya nak bagi sedikit info lah. Boleh cikgu. 2 tahun lepas saya pernah makan di satu kedai makanan nasi ayam. Baik. Jadi kedai itu dia menggunakan robot untuk menghidangkan makanan. Baik. Jadi, guna robot cikgu. Ya. Apa yang kita perlu buat, order dari kita order lah daripada menu kan. Lepas tu menu itu akan sampai ke dapur dan dapur hasilkan makanan, dia lepas tu dia letakkan atas robot tu dan gerak-gerak masuk bawa ke pelanggan-pelanggan yang memerlukan makanan itu. Baik. Itu kata-kata teknologi sekarang cikgu ya. Ya, betul. Adik-adik kita sudah dekat ke belum? Okey, mereka juga ada robot mereka sendiri cikgu ya. Ya, mereka perlu hasilkan robot sendiri dan bentangkan sekejap lagi. Baik, so kalau kita kata di rumah juga adik-adik di rumah mungkin ada yang menghasilkan robot sendiri, pastikan anda dapat pengawasan daripada ibu dan ayah. Yalah, sekiranya nak menggunakan gunting kan, dan ia terkait juga dengan arus elektrik cikgu. Ya, betul. Okey, saya dah siap cikgu. Okey, terima tapi kasih. ini sangat unik sikit cikgu. Ya, Dia betul. dapat lain sikit cikgu. Ini hasilnya. Cikgu jangan gelak cikgu. Okey, tak apa. Okey. Cubaan yang sangat bagus, Azhar. Okey, sekarang apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu tebuk satu lubang sebenarnya di tengah-tengah robot ni. Okey. Kita akan tebuk satu lubang. Kenapa? Sebab kita nak masukkan LED. Baik. Kita masukkan LED itu di celah-celah dia. Baik. Okey, so jadi ini kita perlukan gunting lah ataupun apa-apa yang tajam. Baik. Jadi pastikan anda semua buat aktiviti ini di bawah pengawasan ibu bapa. Ya, okey. Baik, itu dia. Okey, kita masukkan
LED cikgu Hmm. LED di tengah-tengah. Kalau mungkin ada yang selalu tengok animasi, kartun dan sebagainya, ada kan yang ting ting menyala lampu kat tengah-tengah tu. Ya, cing 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 cing. Sudah ada satu LED di sini kan? Yap. Okay, macam Ultraman tu kan. Betul, cikgu. Okey. So lepas itu kita tengok belakang dia. Baik. So di belakang ni kita ada komponen elektrik. Seperti yang cikgu sebutkan sebentar tadilah. Ya betul. Kita ada sel kering. Baik. Kita ada Pemegang sel Swiss. kering. Ya pemegang sel kering, sel kering, Swiss, dan kita hilang mentol lah. Mentol tak ada kan? Mentol kita tak ada, cikgu. Ya, kita sudah gantikan mentol itu dengan LED. 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 So jadi apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita perlu sambungkan gunakan wayar penyambung ni lah. Kita Baik. sambungkan komponen-komponen elektrik ni nak lihat sama ada dia boleh menyala ke tak. Okey, baik cikgu. Okey, saya sambungkan ya. Boleh cikgu. Okey, sambil tu murid-murid di rumah juga boleh lakukan sama-sama untuk memastikan kita nak lihat hasil kerjanya hari ini adakah menyala ataupun tidak menyala. Adakah berhasil ataupun tidak berhasil. Dan yang pastinya untuk adik-adik di rumah juga mungkin ada yang sedang melakukan perkara yang sama di bawah pengawasan ibu dan ayah dan kawasan di bawah pengawasan penjaga. Pastikan anda mengikut turutan yang betul lah seperti cikgu sebut Ya, tadi. betul. Ada bahan-bahannya pemegang sel kering, ada wire, ada Swiss, ada LED ataupun Ya. boleh juga menggunakan mentol cikgu ya. Mentol ya, tapi kali ini kita gantikan mentol dengan LED lah. LED. Kalau ada mentol di rumah tidak ada LED boleh gunakan juga mentol lah Ya. seperti yang cikgu sebut tadi. Okey, nak Baik tengok hasil cikgu. kerja cikgu Mr. Q dengan Azhar tak? Okey, Inilah cikgu, hasil jom. kerja kita. Debar ni cikgu, adakah menyala ataupun tidak? Wow! Menyala tak? Yeay! Menghasilkan ataupun mengeluarkan cahaya lah cikgu. Ya, betul. Nampak tak cahaya murid-murid? Ini okey. maksudnya dia punya tenaga masih penuh lah. Ya, betul. Sebab kalau yang animasi tu kan dia menyala ting 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 ting, maksudnya betul. bateri dah nak habis. Ya, betul. Okey, nampak kalau saya sudah siap, saya rasa murid-murid pun sudah siap sebenarnya. Okey, Baik. apa kata kita dengar pembentangan daripada murid-murid kita? Boleh cikgu. Okey, dipersilakan adik Anissa lah. Anissa Okey. boleh cuba. Anissa silakan. Silakan Anissa. Wah, cantiknya. Wah, cantiknya. Kita punya samalah Anissa. Robot Kai. Kai. Tapi saya rasa dia ada nama lain. Dia ada topi kat atas itu. Okey. Boleh bentangkan tak adik Anissa? Silakan Anissa. Boleh cikgu. Dalam aktiviti ini, hai semua. Ini Hai. adalah hasil robot idaman saya. Saya namakan robot ini Alpha 21. Bahan-bahan Alpha yang saya 21. gunakan untuk menghasilkan robot Panggil ini ialah cardboard, Baik. lukisan gambar robot, gam, pita pelekat, gunting, wayar elektrik, Swiss, lampu LED, sel kering dan pemegang sel kering. Mula-mula saya letakkan lukisan lakaran robot di atas sekeping cardboard yang telah digunting mengikut bentuk saiz robot tersebut. Baik. Kemudian saya sambungkan semua komponen elektrik di belakang cardboard dan lampu LED diletakkan di tengah-tengah badan robot ini. Setelah semua lengkap dipasang dan switch dihidupkan, lampu LED akan menyala. Saya sangat gembira dengan hasil robot saya dan saya harap rakan-rakan pun begitu juga. Baik. Perkongsian sangat bagus. Kita Betul bagi dia lah, cikgu. 6 bintang. Cikgu bagi secara 6 maya. bintang. Yeay. Kenapa 6 bintang cikgu? Sebab dia dapat bentangkan hasil kerja dia dengan baik sekali. Dia okey. aplikasikan apa yang telah dia pelajari. Baik. Nak dengar tak daripada murid-murid yang lain? Naklah cikgu. Okey. Adik Safia. Okey, Cuba. silakan Safia. Hai, inilah robot saya yang bernama IQ21. Ia diperbuat daripada cardboard. Di bahagian dada robot saya ini ada sebuah lampu. Apabila switch dihidupkan, lampu robot ini akan menyala. Saya sangat gembira dapat menghasilkan robot berlampu ini. Nanti saya Wow, nak- menyala lampu lah. Saya buat sekali, cikgu. Terima kasih adik Safia.
bintang maya bagi kamu juga. 6 bintang untuk Safia. Kita bagi tepukan yang gemuruh. Okey. Kenapa juga sama 6 bintang juga, cikgu? Sebab dia juga boleh dengan yakinnya dia dapat mempersembahkan idea dia. Itu dia, tanpa ragu-ragu, cikgu ya. Betul. Saya baik. harap penonton-penonton di rumah pun boleh latih cara untuk bertutur. Macam itulah. Baik. Okey, kenapa cikgu nak sekarang saya sebenarnya nak tunjuk satu lagi hasil kerja. Ini sebenarnya adalah satu loceng elektrik. Baik. Okey, kenapa cikgu nak tunjuk ni? Sebab apa? Sebab tadi awal-awal cikgu gunakan mentor, betul tak? Betul, cikgu. Lepas tu kita gunakan LED. Betul. Dan sekarang kita nak gunakan apa dia? Mari kita lihatlah. Kalau saya Okey. buka switch ini, apa yang jadi? Okey, kita cuba. Okey. Kita ada lampu yang bernyala. Lepas tu kita sebenarnya ada loceng yang akan berbunyi kat sini. Saya rasa mungkin boleh dengar lah sikit-sikit lah. Okey. Ada dengar sikit-sikik, cikgu. Ya, betul. Okey, ini bermaksud kita sebenarnya boleh menukarkan mentor dengan perkakasan yang lain. Tak perlu kita guna mentor saja. Baik. Kita boleh guna lampu, Ya. kita boleh guna LED, kita boleh gunakan loceng ataupun buzzer. Baik. Jadi kita kata menggunakan konsep yang sama dengan elemen-elemen ataupun bahan-bahan yang sama seperti cikgu sebutkan tadi, boleh divariasikan, cikgu. Ya, betul. Dan okey, saya rasa murid-murid dan Azhar sudah faham tentang konsep ini. Betul Betul, tak? cikgu. Okey. Jadi kita akan ke subtopik yang seterusnya, iaitu kepentingan konduktor dan penebat elektrik. Baik. Okey. Pada masa ini, murid-murid di studio mereka perlu membincangkan apa kepentingan konduktor elektrik dan penebat elektrik. Baik. Bukan bermaksud konduktor elektrik mestinya bagus ataupun penebat elektrik tu tak bagus. Okey. Semua ada guna dia dalam kehidupan seharian kita. Baik. Okey, jadi mari kita lihat pertama dulu. Kepentingan konduktor elektrik. Baik. Dipersilakan adik Humaira. Boleh Baik. tak adik Humaira bincangkan pendapat anda? Berdasarkan gambar ini, cikgu. Berdasarkan kepentingan konduktor Kepentingan elektrik. konduktor betul. elektrik itu sendiri. Baik, silakan. Cikgu, saya selalu melihat bapa saya mengecas telefon bimbit apabila bateri kosong. Jadi, saya fikir konduktor elektrik penting untuk mengecas telefon bimbit. Betul tak, cikgu? Betul tak Azhar? Kalau saya, cikgu, saya rasa macam betul. Ya, kalau tak tiap-tiap hari kita kena tukar telefon, betul tak? Tak perlu cas, habis guna, buang. Habis Pakai guna, buang, cikgu. Pakai buang macam plastik bag pula. Plastik. Okey, so maksudnya penting berdasarkan daripada murid kita yang pertama ni, penting sebenarnya konduktor elektrik untuk cas telefon bimbit lah. Baik. Kita tengok ada apa-apa idea lain tak daripada Okey. murid-murid kita? Baik, mungkin ada rakan-rakan yang lain berbeza pandangan dengan murid kita sebentar tadi. Imtiaz boleh cuba tak? Silakan, Imtiaz. Saya rasa tak ada konduktor elektrik, lampu di rumah saya tidak bernyala, cikgu. Tak menyala rumah kalau tak ada konduktor Ya, elektrik. bukan saja lampu tau. Satu rumah punya perkakasan elektrik pun tak boleh. Betul. Dan kalau kita kat sini pun saya rasa mungkin tak nampak kita ni kalau tidak ada cahaya Ya, lampu betul. ni, cikgu. Lampu, aircon tak boleh berfungsi semua. Betul. Oh, panas saya pakai baju seperti ni. Okey, so maksudnya betul dengan apa yang murid kita Imtiaz yang kedua ni cakap lah, cikgu. Betul. Baik, seterusnya, Okey, cikgu. Okey, seterusnya dipersilakan adik Safia. Safia, silakan. Konduktor elektrik membolehkan kenderaan bergerak, cikgu, kerana konduktor elektrik boleh memekalkan tenaga elektrik kepada kenderaan. Tanpa konduktor elektrik, kenderaan tidak boleh bergerak. Baik. Betul tu. Tahu tak Azhar, sebenarnya dalam kereta kita ni kita ada satu bateri yang Baik. besar tu tau. Yep. Dia dipanggil akumulator. So akumulator ni digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik supaya kereta kenderaan kita boleh bergerak. So penting kan konduktor elektrik di dalam kenderaan-kenderaan. Betul, cikgu. Saya pun perasan pernah tengok juga bateri dalam kereta tu, cikgu. Ya, besar macam tu kan saiz dia. Okey, mungkin kita nak dengar lagi seorang ke, cikgu? Ya, tapi kita nak bincangkan pula tentang penebat
elektrik. Okey, baik. Mari kita lihat penebat elektrik. Okey. Baik cikgu. Tapi kalau tadi kita dah dengar berkenaan dengan kepentingan konduktor elektrik, apa kata untuk penebat elektrik ni cikgu, kita bagi murid kita untuk bersiap sedia terlebih dahulu. Kita nak beristirahat seketika. Selepas ini kita nak tahu tentang kepentingan penebat elektrik. Boleh cikgu ya? Boleh. Dalam tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Peralatan elektrik yang mempunyai tanda MS dikeluarkan oleh SIRIM. Tanda tersebut mengesahkan sesuatu peralatan menepati piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh pihak SIRIM. Baik, kembali dalam tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kalau tadi kita dah tahu kepentingan konduktor elektrik. Kalau tidak ada konduktor elektrik ni cikgu, maka tak menyalalah lampu. Ya, betul. Kan? Ataupun tidak adalah cahaya seperti yang kita sedang nikmati pada hari ini. Dan tadi kita terhenti dekat penebat elektrik. Kita nak tahu berkenaan dengan kepentingannya cikgu. Bagaimana cikgu? Saya rasa murid kita sudah bersedia untuk menjawab ni. Baik. Okey, adik Anissa, boleh tak kamu cuba untuk menjawab apakah kepentingan penebat elektrik? Baik, silakan Anissa. Baik cikgu. Penggunaan sarung tangan sebagai penebat elektrik yang digunakan untuk menyentuh bahan-bahan elektrik. Oleh itu, penebat elektrik adalah penting untuk tujuan keselamatan dan dapat mengelakkan dari sebarang kemalangan seperti renjatan elektrik atau kemalangan lain yang melibatkan arus elektrik. Terbaik. Baik. Okay, daripada situ kita dapat tahu perkataan yang paling penting di sini ialah keselamatan. So penebat elektrik ni penting untuk keselamatan. Kalau tiada penebat elektrik, Baik. setiap hari mesti ada kes yang berkaitan dengan renjatan elektrik berlaku. Betul Baik, tak? itu pentingnya macam cikgu sebutkan di awal tadilah cikgu. Bukan kata konduktor ni hanya konduktor saja penting, tetapi penebat juga ada kepentingannya yang tersendiri cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih kepada adik Anissa dan keempat-empat murid kita dapat menjawab dengan tepat dan betul. Sangat-sangat luar biasa murid-murid kita pada hari ini. Mungkin cikgu kita nak teruskan pembelajaran ataupun penerokaan kita pada hari ini cikgu. Ya, betul. Okey, sekarang saya rasa mereka sudah fasih atau sudah pandailah dari segi apa itu konduktor, apa itu penebat, apa kepentingan dia. Baik. Jadi apa kata murid-murid kita jalankan satu kuis bersama-sama? Boleh Baik. tak, Humaira? Boleh ke? Kalau boleh semua angkat dua jari macam ni. Cing, 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 cing. Boleh cikgu. Q, boleh tak kita jalankan kuis dalam bentuk class point? Oh, dia dah ada permintaan pula. Ada permintaan dah cikgu. Ya, nasib baik saya sudah sediakan soalan-soalan dalam class point. Baik. So dalam class point ni nanti murid perlu menjawab, ini adalah soalan-soalan dia. Okey, murid-murid perlu padankan objek dengan istilah yang betul. Baik. Kita ada dawai kuprum, kita ada apa itu glove. Glove. Yap, sarung Lepas tu, tangan. sarung tangan, lepas tu kita ada kunci dan juga stocking. Baik. Okey. So apakah padanan yang betul? Baik. Saya berikan 20 saat untuk murid-murid menjawab sekarang ya. Baik. Sementara itu, saya nak ingatkan penonton-penonton di rumah dan murid-murid sekalian lah. Baik. Sebenarnya kita boleh muat turun Baik. maklumat-maklumat atau kerja-kerja rumah daripada portal Delima Sumberku. Ini untuk murid-murid yang di rumah, kalau kata mungkin yang nak lihat balik kita kata slide ataupun PowerPoint cikgu dan juga pembelajaran yang cikgu sediakan, boleh dapatkan di portal Delima tadi cikgu. Ya, portal Delima Sumberku. Baik, dan dalam masa yang sama juga cikgu, mungkin murid-murid kita tengah mencari jawapan untuk padankan objek dengan istilah yang betul yang telah pun cikgu sediakan antara konduktor elektrik dan juga penebat elektrik. Adakah kita akan memberi mereka secara sukarela menjawab ataupun cikgu akan memilih cikgu? Sebenarnya class point ni mereka telah menjawab. Mereka kalau sudah jawab nanti saya tekan semua akan dipaparkan dekat skrin. Okey. Inilah kelebihan teknologi. Baik, betul cikgu. Okey. Jadi baik. adakah kita nak tengok hasil cikgu? Ya, betul. Okey. Murid yang pertama, siapa tu? Shazlin Safia. Okay, saya nak tanya Azhar lah macam ni. Baik. Sama ada Azhar mereka jawab, adik Safia ni jawab betul ke tak? Adik Shazlin Safia. Untuk yang pertama cikgu ya? Ya.
Okey, Untuk Dawai semua. ke semua sekali. Okey, adik Syazrin Safia menjawab semua. Kuprum tadi konduktor elektrik, kunci konduktor elektrik. Saya rasa menurut hemat yang saya dapat belajar daripada cikgu sebentar tadi, saya rasa jawapan dia betul lah cikgu. Ya, terbaik. Syabas, saya bagi 5 bintang untuk host juga. 5 saya mendapat. Safia dapat Kamu 5 pun bintang. dapat lah. 5 bintang juga. Ya, betul. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih cikgu. Okey, mari kita lihat murid yang seterusnya. Baik. Okey, ini adalah daripada Humaira Humaira Zakia. Zakia. Okey, saya tengok pula ni ya. Okey, dawai kuprum, konduktor elektrik betul. Baik. Sarung tangan penebat elektrik. Nampaknya Betul ke, cikgu? Yes, mereka semua jawab dengan tepat sekali. Terbaik Humaira. Okey, saya bagi tepukan sikit kepada kamu. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Boleh tak? Boleh cikgu? Ini daripada Nur Anissa Akmar. Baik, Betul tak, Anissa Azhar? Akmal. Anissa Akmal, jawapannya cikgu dawai kuprum dan juga kunci konduktor elektrik, sarung tangan dan juga stokin penebat elektrik. Betul cikgu? Ya, terbaik. 5 bintang juga bagi dia. 5 bintang untuk Anissa Akmal juga. Okey, dan akhir sekali Yang terakhir, daripada Imtiaz. Imtiaz. Dia Imtiaz, insyaAllah. Silakan cikgu. Okey, dawai kuprum dengan kunci konduktor elektrik. Syabas. Sarung tangan dan juga stocking penebat elektrik. Syabas. Saya harap dan saya rasa murid-murid di rumah juga sudah pandai kan? Betul cikgu. Saya rasa mereka juga jawab dengan betul ni. 5 bintang untuk Semua dia. orang. Imtiaz ya cikgu. Imtiaz. Dan juga semua yang menonton pada ketika ini yang betul jawapannya. Baik cikgu, sedar tak sedar sebenarnya kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan dan mungkin kita dapat recap balik sebentar tadi. Pembelajaran kita dalam litar elektrik ni ada bahan-bahan yang perlu diberi perhatian, di mana kita ada pemegang sel kering, kita ada sel kering, dawai, wire, kemudian kita ada suis dan juga mentol ataupun LED ataupun boleh gunakan bahan lain seperti loceng tadilah cikgu. Ya, betul. Itu bahan yang perlu ada dan juga pastikan penggunaan bahan suis yang nak menggantikan suis adalah bahan daripada konduktor elektrik. Ya, betul. Itu dari setakat yang saya faham daripada apa yang cikgu sampaikan kepada kita. Mungkin tadi sepanjang pembelajaran dan juga penerokaan kita, murid-murid kita mungkin sebagai rumusan kepada pentaksiran, mungkin cikgu boleh kongsikan cikgu. Ya, betul. So saya murid-murid kita sudah merekod. Pertama, apa yang mereka telah lakukan, mereka telah merekod nyala mentol dengan menggantikan suis dengan objek-objek yang lain. Dan mereka sudah catatkan dalam jadual pemerhatian mereka. Yep. Okey. Kedua, murid-murid kita juga telah merumuskan apakah maksud konduktor elektrik dan juga penebat elektrik. Baik. Dan ketiga, kita sama-sama lakukan projek PBL tadi kan? Betul, cikgu. Robot idamanku. Dan mereka telah bentangkan dia dengan cemerlang sekali. Dan akhir sekali, murid-murid juga dapat membincangkan kepentingan objek yang merupakan konduktor elektrik dan penebat elektrik di kehidupan seharian kita. Baik. Mungkin kalau secara rumusan keseluruhannya cikgu daripada aktiviti ke semua murid-murid kita, berapa bintang yang layak untuk diberikan cikgu? Sebenarnya pada pendapat saya mereka patut mendapat 6 bintang. 6 bintang. Tepukan gemuruh untuk diri anda sendiri. Wah, hasil kerja yang luar biasa. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada cikgu ataupun Mr. Q yang bersama dengan kita pada hari ini daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Petaling Jaya Selangor dan juga murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Petaling Jaya Selangor kerana sudi bersama dengan kita serta anda yang berada di rumah. Jangan lupa untuk terus setia bersama dengan kami di Didik TV KPM, rancangan hiburan pendidikan sebenarnya. Kan, yang mana mendidik jiwa kita dan juga mendidik kita punya pemikiran kita untuk terus menjadi manusia yang luar biasa. Baik cikgu, tadi kita dah pun melakukan pertandingan robot. Cikgu dah pun kalah. Jadi janjinya cikgu nak ajar kita tarian shuffle. Jom cikgu, kita ke depan cikgu. Janji tetap janji kan? Janji tetap janji. Perlulah ditunaikan. Okey, murid-murid di rumah pun boleh lakukan bersama ni. Okey. Kan? Okey. So jadi apa yang kita perlu buat ialah kita gunakan kaki dulu lah, kaki kanan dulu. Baik. Angkat kaki kanan, kaki kanan tolak ke depan. Okey. Macam tu. Okey, Hebat. baik. Angkat kaki kiri. Gerak. Okey. Okey. Boleh tak Azhar? Boleh cikgu. Okey, mari kita laju sikit 1, 2, 3. Okey, ready. Oh, mantap. Tangan pun boleh gerak sekali. Lepas tu kamu boleh lompat.
Wah, itu kita bergerak cikgu Saya punya lain sikit sebab saya punya daripada negara lain sikit cikgu. Semput sudah. Okey, dah sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM